Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan di mana seperti judul rancangan ini, kita akan memberikan sedikit preview atau para tonton kepada berita-berita yang kami jangka akan dominasi tajuk-tajuk akhbar dan juga liputan berita sepanjang minggu depan. Apa fokus kita minggu depan? Dan sudah tentu seperti beberapa minggu, malah bulan sebelum ini, kami jangkakan isu kenaikan harga barang, khasnya barangan basah seperti ayam, sayur dan sebagainya masih lagi akan menjadi topik antara yang paling hangat yang akan dibincangkan oleh rakyat Malaysia. Beberapa keputusan terkini yang diambil oleh kerajaan sedang dibincangkan masih lagi dengan hangat. Antaranya keputusan kerajaan untuk mengubah keputusan terdahulu untuk memansuh atau mengapungkan harga ayam. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan tidak jadi untuk buat demikian dan akan kekal dengan mekanisme harga siling untuk meringankan beban rakyat. Tapi apa harga siling barunya masih lagi belum diketahui. Ini apa kata Perdana Menteri semalam. Bukan U-turn, ya. Kita tidak kata U-turn. Saya kata dulu, kita kata waktu itu tiada pengapungan. Harga ayam akan diapungkan. Ya. Tetapi setelah mendengar pandangan daripada rakyat, ya, kajian hari ini adalah kajian yang mendengar pandangan rakyat. Ya. Jadi setelah mendengar pandangan rakyat, jadi kita membuat keputusan untuk menerima pandangan tersebut dan membuat keputusan. Ya. Yang pentingnya adalah keputusan itu memberi kebaikan kepada rakyat. Bukan isu U-turn ke apa benda itu tak penting. Ya, kalau yang pentingnya apa yang kita buat tu memberi faedah kepada rakyat. U-turn yang disebut oleh Perdana Menteri itu merujuk kepada keputusan kerajaan seperti yang saya sebut sebentar tadi sebelum ini untuk mengapungkan harga ayam, bermaksud tidak ada lagi harga siling, tetapi kemudian perubahan keputusan itu kekalkan semula harga siling, laksanakan semula harga siling cuma pada harga yang berbeza, bukan RM8.90 sekilogram sebelum ini. Selain itu, subsidi penternak ayam juga bakal dimansuhkan pada 1 Julai ini selari dengan harga siling baru yang akan diumumkan kelak. 1 Julai akan buka kuasa, bagaimana ia akan memberikan kesan kepada pergerakan harga barang khasnya ayam dan juga barangan keperluan asas kita bergerak ke hadapan tatkala rakyat berdepan dan bergelut dengan kos sara hidup yang kian tinggi. Saya mahu bersama sekarang dengan penganalisis ekonomi Datuk Madeline Berma. Datuk, dua langkah utama ini, harga siling baru, tak tahu lagi berapa harganya, dan juga pemansuhan subsidi kepada penternak ayam. Apa kesan yang Datuk jangkakan kepada pergerakan harga ayam dalam minggu-minggu akan datang? Okey, terima kasih Luqman. Pertama sekali saya ingin memberi sedikit respon ya kepada apa yang telah kita dengar tadi yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Memang ramai yang menuduh, kata ada U-turn lah, ada entah macam-macam lah, macam kalau naik kereta tu go ahead go stand dia orang kata. Tapi kita perlu melihat juga dari konteks yang lebih positif ya. Sebab sebenarnya isu pemansuhan subsidi, kenaikan harga bukan saja ayam tu. Yang isu di sini ialah juga bahan makanan yang lain. Tadi disebut bahan basah ya. Kita mendengar juga tentang berkaitan dengan minyak mentah, minyak kita dengar tentang subsidi minyak dan sebagainya. Jadi apa yang sebenarnya berlaku di sini, ini adalah satu keputusan yang amat sukar dilakukan ya. Sebab dia ada dua pihak yang perlu diambil perhatian. Di satu pihak ialah pengguna seperti saya ni yang selalu aja bad mood ini. Dan saya cuma tahu harga naik aja. Saya pun bising. Tapi sebenarnya bukan semua harga barangan naik, ada harga barangan yang tidak naik. Itu kita kena terima hakikat. Yang kedua ialah penternak ayam. Saya bukan penternak ayam, tetapi saya ada kawan-kawan yang daripada kalangan mereka yang menternak ayam. Dia kata macam mana nak hidup dengan harga siling RM8.90. Jadi kerajaan juga kena dengar dia. So ada dua pandangan yang perlu diambil perhatian. Di satu pihak pengguna seperti saya dan di satu pihak yang lain ialah pengusaha ataupun penternak. Jadi para pengubah dasar terpaksa we have to grapple ya. Yang mana prioritinya dulu? Satu tadi disebut dihapuskan subsidi dan ayam dan juga dikatakan tak jadi lagi dah diapungkan. Sebab itu yang satu. Yang kedua tadi ialah bahawa dikatakan subsidi ayam kepada penternak ya.
akan dihapuskan. Ini saya rasa satu tindakan yang agak wajar sebab kita dengar Perdana Menteri ada menyatakan bahawa sebahagian besar subsidi itu tidak dimanfaatkan oleh penternak ayam. So daripada subsidi itu dibiarkan, ramai yang berkata kenapa tidak salurkan subsidi yang berjumlah 729 juta kalau saya tak silap Perdana Menteri pernah sebut untuk disalurkan kepada mereka yang betul-betul terkesan oleh kenaikan harga. Orang seperti saya, N40 dan B40. Ya, dalam kenyataan pada 24 Jun yang lepas, Datuk, Perdana Menteri mengesahkan bahawa secara keseluruhannya kerajaan menampung subsidi sebanyak 5.8 bilion ringgit. Ini untuk semua. Jadi menimbulkan persoalan dan juga perdebatan berkenaan dengan sampai bila kita boleh tanggung subsidi ini, dan kita jangka subsidi ini juga akan meningkat tatkala harga barangan seperti ayam ini semakin meningkat oleh pelbagai faktor. Tapi apa yang Datuk sebut tadi itu agak menarik kerana kita perlu cari situasi menang-menang. Tapi sebaliknya kerajaan berada seperti dalam bab kata orang catch-22 situation. Sukar untuk meringankan beban rakyat tanpa membebankan peniaga. Jika mereka membantu peniaga, akan memberatkan lagi bebanan kepada rakyat. Jadi berdasarkan keadaan semasa, faktor luaran yang kita tidak boleh kawal seperti kenaikan harga dedak dan sebagainya, dan juga mengambil kira keupayaan keuangan kerajaan yang terhad. Adakah realistik untuk kita memikirkan bahawa masih lagi ada situasi menang-menang, maksud saya jangka pendek bukan jangka panjang, untuk meningkatkan keselamatan makanan dan sebagainya, itu akan ambil masa. Apa yang boleh dilakukan sekarang? Ada atau tidak win-win solution dalam masalah ini atau realistiknya tiada? Okey, sebenarnya kalau ditanya kepada saya isu subsidi ini adalah satu isu yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Semua di kalangan kita suka ada subsidi, khususnya pengguna. Kita sering dibuai bila ada subsidi maka harga akan turun. Tetapi kita lupa kita juga adalah pembayar cukai. Okey, itu nombor satu. Kita jangan lupa bila subsidi meningkat dan terus dikekalkan, somebody has to pay for it. Jadi di mana kita nak mencari poket sebelah ni, nak duit nak masuk ni. Kalau kita nak kekalkan subsidi dan pada masa yang sama kita tak nak naikkan cukai, kerajaan kena fikirkan ni. Jadi memang ada beberapa option. Ada setengah itu berkata, mana cukai makmur dulu? Ada juga orang yang bertanya. Kan dulu kerajaan pernah announce kita bajet 2022, dia kata kita ada what we call windfall tax, cukai yang dikenakan terhadap syarikat yang mempunyai keuntungan yang berlebihan. So dia kata daripada gunakan sebahagian daripada cukai itu. Kenapa perlu tambahkan lagi cukai? So teruskan subsidi. Jadi buat masa terdekat ini dia kata carilah peluang untuk bagaimana menggunakan. Tapi ada juga orang yang mengatakan kita, memang ada yang mempertikaikan. Sebab kita kalau boleh kita cuba elakkan Tapi buat masa sekarang kalau kita mendengar keluhan rakyat itu memang real Luqman. So memang tadi ada disebut long term okeylah kita nak keluarkan dedak sendiri. Tapi kalau kita nak tengok the reality of the industry, kenapa kita mesti mengimport dedak daripada luar negara? Kita pun tak makan dedak, kita tak makan dedak pula. Kita lagi sukar nak beli barangan import, tetapi ayam kita makan dedak import. Jagung, soya bean. Ya, itu semua adalah inisiatif yang mungkin kita alu-alukan, tapi seperti yang saya sebut, dia akan ambil masa untuk kita meningkatkan mungkin penternakan, penghasilan bahan-bahan termasuk ayam, daging, sayur dan sebagainya. Itu solusi yang pada saya ideal, tapi mengambil masa. Dia tak akan berlaku semalaman. Sedangkan apa yang rakyat hadapi sekarang ini perlu solusi yang segera. Kerana mereka berdepan dengan kenaikan harga barang yang sangat tinggi. Saya ingin kembali kepada apa Datuk sebut sebentar tadi berkenaan dengan windfall tax sebagai contoh. Ini juga sering kita debatkan. Perlu atau tidak kita ambil lebih daripada yang kaya untuk membantu yang miskin. Itu satu lagi juggling act. Kerana sekarang kita bercakap berkenaan dengan adakah syarikat-syarikat atau pelaburan asing kemudian semakin takut untuk masuk ke dalam Malaysia. Mereka sudah berdepan dengan gaji minima. Mereka sudah berdepan dengan competitiveness Malaysia yang mungkin lebih rendah berbanding negara-negara jiran, tidak berbaloi untuk mereka melabur. Sekarang ini mereka dikenakan juga cukai tambahan. Bagaimana pula dengan aspek itu? Adakah kita akan menyelamatkan satu pihak dan kita akan mengorbankan satu lagi pihak kerana pelaburan asing, syarikat asing takut untuk melabur kerana begitu banyak kekangan dan banyak yang akan diambil daripada mereka? Saya suka bila Luqman gunakan istilah catch 22 tu. Sebab dia bukannya
nak win-win ini. Jadi rakyat kena faham bahawa kadang-kadang perlu pengorbanan. Kita perlu pengorbanan. Now, ada yang bertanya, perlu tak kita bela ayam? Satu lagi. Okey, kalau ditanya kepada saya yang penting bagi saya kita kena selesaikan isu harga dalam masa terdekat itu. Jadi whether we like it or not, dia cukai makmur tu kena di-explore. Okay? We have to explore that. Low hanging fruit kata orang. Bagi saya, because benda tu sudah pun difikirkan. Ada beberapa syarikat yang telah pun membayar cukai sedemikian. So kita gunakan. Sebab cukai yang sedemikian, dia tidak dikenakan terhadap individu. Jadi bila dikenakan syarikat, memanglah kita boleh bayangkanlah berapa buah syarikat yang betul, yang gergasi dulu, yang untung lebih beratus-ratus peratus. So bagi saya, cukai itu boleh digunakan tetapi bukan dalam jangka masa panjang. So kerajaan kata dalam masa 4 bulan ni, that is going to be the toughest. Sebab satu, dia kata mula-mula dia nak tarik balik subsidi. Jadi maknanya perlu ada tindakan buffer ni yang untuk menyelesaikan ini. Rakyat cuma nak ayam harga dia murah. So how you do it, bagi dia sama ada you tak nak cukai ke, you nak cukai ke, tapi rakyat secara umum itu yang dia minta. Okay. So dari segi urusan investment yang disebutkan oleh Lokman, I think we need new strategies on how to invite investors. Ya, semuanya saling terhubung. Jadi satu keputusan yang diambil di sini akan ada kesan berantai. Kadang-kala kita perlu, saya rasa, mementingkan pemegang taruh yang terpenting, iaitu rakyat, itu satu. Dan sementara kita bercakap, Datuk, berkenaan dengan mungkin kita perlu tarik peranan yang lebih besar daripada sektor swasta, penggajian dan employment. Satu aspeknya adalah kenaikan harga. Satu lagi aspeknya adalah kuasa membeli. Kita hanya merasai dengan teruk kenaikan harga jika kuasa membeli kita tak cukup kuat. 1.7 juta kira-kira pekerja di Malaysia adalah penjawat awam. Selebihnya adalah mereka yang bekerja di sektor swasta. Ini juga saya sering sembang dengan Datuk sejak beberapa tahun yang lepas. Adakah kita perlu juga tarik dan memperbesarkan atau memaksa sektor swasta dengan cara yang lembut untuk meningkatkan pendapatan, gaji pekerja mereka? Kerana jika kita dapat tingkatkan kuasa membeli, mungkin kenaikan harga ayam ni kurang terasa. Apa yang kita boleh terokai dalam hal ini, dalam aspek ini pula? Okey, terima kasih kerana mengaitkan isu employment dan juga minimum wage dalam cerita ini. Sebab kalau kita nak menangani masalah harga ni, isu rising cost, kos hidup dan sebagainya, ada dua cara. Satu, you kurangkan harga barangan. Yang satu lagi, you tingkatkan pendapatan. That's always these two. Yang satu lagi yang jarang disebut ialah berkaitan dengan supply of money juga. So kerajaan juga perlu memainkan peranan. Sebab ada juga yang mengatakan bahawa kenaikan harga ni juga berkaitan dengan kerajaan. The supply of money dalam pasaran kita. Jadi itu juga perlu dipikirkan. Tapi itu agak teknikal. Let me go back to tadi. Saya suka cerita employment ini. Menaikkan upah minimum ialah satu yang sudah kerajaan selesaikan tetapi masih ditangguhkan. Majikan khususnya private sector memang akan berusaha berlegah-legah dengan isu ini. Sebab dia always menggunakan alasan productivity tak naik tetapi gaji naik. Okey? Itu sering kita dengar. Dia catch 22 juga tu. Okey? Pekerja kata kami nak gaji naik sebab macam mana nak hidup dengan gaji 1,000 tu. Sedangkan poverty line dah sekarang 2,000 lebih. So balik kepada tu. Saya sering berkata Lokman, saya sangat amat mengharapkan that we go for mega projects. Mega projects. Kita kena satu mega project and the other one okay lah. Mungkin mega project dah agak sukar sekarang. Like you say, competitiveness kita dah. Tetapi government boleh juga melabur ataupun melakukan pembangunan dalam apa yang sudah sedia ada. Infrastruktur yang sedia ada. Our mass transit, our jambatan yang dah rosak, sekolah yang dah, to create employment and to create income. Pendapatan yang munasabah, pendapatan yang bermakna khususnya kepada golongan berpendapatan rendah. Ini dia don't have money. Kalau perlu juga, satu lagi yang drastik, Amerika pernah lakukan dulu. They call it subsidized employment. Iaitu
kerajaan teruskan macam apa yang dibuat semasa COVID. Di mana tetapi itu melibatkan kos tinggi juga. Di mana kerajaan memberi subsidi kepada majikan untuk mereka mengekalkan pekerja untuk seketika. Baik Datuk, saya memang suka untuk kita berbincang lama. Isu ni banyak yang kita nak terokai dan dalami Datuk tapi malangnya kita sudah pun kesentukan masa. InsyaAllah kita akan panggil Datuk dalam episod seterusnya. Isu ini sudah tentu akan kekal hangat sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan akan datang. Kami di Astro Awani akan terus memantau dari seluruh Malaysia untuk melihat kesan kenaikan harga barang, harga ayam, harga sayur, semua kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kepada Datuk Madeline Berma, penganalisis ekonomi. Situasi harga barang menekan, politik juga bergelora. Itu kita akan terokai selepas ini. Jangan ke mana-mana.